okey, clear ke? Clear. Okay, boleh nampak okay, so boleh nampak full screen. Okay, so ini adalah filenya yang mana dekat situ you akan tengok ada topics, okay, kemudian intro, data 1 ni empty, tak ada apa. Kemudian data 2 ada sample list of student. Saya tak guna yang proper lah nama saya. Semua generate secara random, dan data yang ketiga ada 3 file ni yang terisi. So kita akan gunakan berdasarkan yang ni lah, ya. Okay, first kita akan tengok on the Microsoft Excel secara general. Kalau you all tengok dekat sini, Microsoft Excel ni saya divide kepada dua bahagian. Yang pertama adalah pure Microsoft Excel. Maknanya memang front page lah sajalah, front end sajalah. Ya, dekat kalau kita buka Excel tu, kita tengok pure Microsoft Excel. Bila mana kita namakan dia pure Microsoft Excel sebab dia menggunakan function ataupun button atau menu yang memang diketahui oleh ataupun yang boleh diakses oleh semua pengguna secara berdepan lah. Okey, kemudian yang kedua, ada satu lagi sebenarnya di dalam Microsoft Excel ni, iaitu kita panggil ataupun kita biasa sebut VBA. Kalau pada pelajar sekalian biasa Google, guna Google, so kalau Google VBA tu akan keluarlah information pasal VBA dan Microsoft Excel. VBA ni embedded, dia built-in dalam Microsoft Excel. Dia stands for Visual Basic for Application. Visual Basic for Application. So yang ni melibatkan programming. Jadi sebagai engineers, bakal engineers, keadaan sekarang apatah lagi dengan keadaan work from home yang dah jadi macam norm, new norm sekarang ni. Jadi benda-benda yang bersifat digital, benda-benda yang bersifat soft menjadi satu orang kata kelebihan kepada para pelajar sekalian, sama ada untuk buat projek-projek yang masih lagi di dalam sebagai pelajar, projek final year ke whatever lah, mini projek ke dan sebagainya, ataupun di peringkat sebagai pekerja ataupun sebagai engineer nanti. So saya berkeyakinan penuh even sebelum pandemik pun, bila kita berbincang dengan pihak industri, programming adalah merupakan satu advantage kepada mana-mana engineer, walaupun tidaklah menjadi satu yang wajib, tapi advantage. Jadi apatah lagi dengan keadaan pandemik sekarang, saya rasa lagi banyak advantage yang dapat diperolehi ataupun yang para pelajar mungkin akan dipandang tinggi compare dengan peers yang mungkin tidak ada ataupun kurang programming punya skill. Okey, kalau tengok pada introduction ni lebih kepada ni lah, saya pergi kepada background sikit dan supaya sebelum kita masuk kepada topik yang sebenar. Jadi dalam VBA ni dia memang melibatkan programming dan language yang digunakan adalah Visual Basic. So siapa-siapa yang tahu sekurang-kurangnya dah tahu C++, kita ada subjek, saya sendiri pun sebagai salah seorang lecturer yang mengajar ECE 431 di semester 2 ataupun 3 bergantung kepada you punya entry dan juga program kan. Dan basic, kalau siapa tahu C++ tu boleh katakan 90%, 80 hingga 90% sudah boleh buat VBA. Sudah boleh guna dia. Jadi cuma VBA ni saya akan sentuh sikit di hujung. Sebab dia melibatkan programming dan you boleh explore nantilah. Sebab kita pun tak, VBA ni kalau saya buat khusus untuk pensyarah-pensyarah, saya buat sebelum ni saya memang terlibat dengan khusus Excel untuk pensyarah-pensyarah di UiTM lah seluruh Malaysia, di Ilkam, dan biasanya basic kita ada 1 hari, intermediate kita ada 2 hari dan advance kita ada 2 hari. So total 1 minggu khusus untuk Microsoft Excel daripada basic sampai advance. Dalam advance pun kita sentuh sikit je VBA. Maknanya VBA ni dia kena ada satu lagi khusus yang mungkin 1 minggu lagi untuk total, untuk kita tengok secara menyeluruh. Cuma pada pagi ni saya akan ambil sedikit ruang supaya para pelajar dapat melihat ruang dekat mana VBA ni duduk dan macam mana nak explore. Jadi berdasarkan apa yang saya bagi nanti, ruang nanti bercampur dengan
programming language yang you dah belajar, sekurang-kurangnya saya rasa dah ambil ECE 431, those yang dah semester atas, kan? So you dah tahu je. Jadi gabungkan dengan tu, insyaAllah siapa yang berminat, you boleh pergi lebih jauh lah. Dan saya akan tunjuk contoh sikit lah apa yang boleh kita buat. Okay, so kalau you tengok dekat bawah tu ada beberapa company. Shell Oil Company, I think Shell semua orang tahu. Schlumberger mungkin ramai yang tahu, kalau tak semua pun. Okay, Sharp Engineering pun mungkin ada sebahagian yang tahu. Tapi ini adalah company-company besar yang di dalam engineering. Memang tak lagi je banyak engineering. Dan dekat situ ditulis Shell Oil Company does analysis of deep water drilling platform using Microsoft Excel. Schlumberger juga takes control of the enterprise using Microsoft Excel, and Sharp Engineering juga handle dia quality certification and invoice using Microsoft Excel. So banyak, bukan sekadar pelajar sekolah saja, maknanya company-company besar pun guna Microsoft Excel. Dan kawan saya yang pernah bekerja di Celcom sekarang ni dah join FKE, join PKE pun ada cerita masa dekat sana, dia antara yang boleh dikatakan di apa agak performance agak tinggi lah di mata bos, sebab orang lain tak pandai nak guna. Dia boleh guna Microsoft Excel dengan banyak apa orang kata apa, banyak function yang dia boleh pakai untuk membuat analisa kepada data-data yang ada dekat Celcom. Banyaklah. Ya, itu secara umum lah saya bagi tahu dia punya kelebihan ataupun kepenggunaan Microsoft Excel di peringkat industri. Ya, memang banyak, dan majoriti yang saya bagi tahu ni akan menggunakan VBA sendiri. Ya, VBA tu boleh dikatakan part and parcel lah. Ya, lebih memang banyak kegunaan yang boleh diaplikasikan. Okey, jadi kita itu introduction supaya para pelajar sekalian dapat melihatlah dari sudut apa ni umum, ya, kepenggunaan Microsoft Excel ni di dalam industri sebagai persediaan lah. Jadi expectation, even saya sendiri pun sebagai pensyarah, walaupun tidak menjadi orang kata persyarat untuk saya menjawat jawatan pensyarah UiTM, tetapi oleh kerana ada kelebihan Microsoft Excel, jadi sebelum you all buat pendaftaran secara online sekarang kan, masa saya masuk tahun 2000 dulu, kita buat pendaftaran khusus menggunakan Microsoft Excel. Jadi para pelajar beratur di lab kita, lab di engineering lama, kalau siapa tahu, ada satu lab power yang besar, tinggi tu. Dia pelajar beratur kat luar, masuk dia pilihlah subjek mengikut table yang disediakan, dan di setiap table tu ada komputer dan Microsoft Excel kita guna. Pelajar pilih kat situ, data ada kat situ. Itu tahun 2000 dulu lah. 2000, awal-awal 2000 dulu. Online registration ni kita guna start pada tahun 2006. Lebih kurang lah saya rasa sekitar 2006 macam tu. 2005-2006. Okay, so balik itu je introduction untuk Microsoft Excel, dan kita tengok apa topik akan kita go through pada hari ini. Okay, kalau tengok dekat sini, okay, kita akan tengok Microsoft Excel menus dan komponen. Semua ni adalah term-term ataupun komponen yang para pelajar wajib tahu. Sebab bila nak explore, bila you nak Google, bila you nak pergi YouTube, term-term ni akan digunakan. Jadi senang, bila dah belajar sekarang ni, saya akan explain apa term-term ni. Jadi bila lepas ni nak extend you punya search, you punya research, atau you punya knowledge nak improve you punya knowledge dalam Excel, jadi adanya benda ni senang. Bila speaker tu cakap pasal ribbon, bila speaker tu cakap pasal worksheet, kolom dan sebagainya, kita dah tahu apa benda. Jadi ini antara apa yang perlu pelajar faham lah, ya. Okey, pada peringkat asas untuk menggunakan Microsoft Excel. Okey, kita pergi satu-satu. So apa yang dimaksudkan dengan workbook? Okey, kalau tengok dekat sini, workbook sebenarnya dia Excel file. Itu satu Excel file itu dipanggil workbook. Ya. Jadi kita kira bila kita baca mana-mana journal ataupun penulisan pasal Excel, bila dia refer kepada workbook, maknanya dia refer kepada Excel file itu sendiri. Yang kita kira sekarang .xls kan. Yang .xls tu tahun saya rasa Excel 97. Dah lama dah Excel 97 .xls
.s. Tetapi selepas tu saya tak ingat tahun bila, tapi dia dah tukar kepada .xl.x. Sebab lepas tu nanti dia ada banyak lagi extension yang dalam Excel lah, tapi kita guna yang ini dulu. Okay, kemudian okay, the whole thing is Microsoft Workbook. Kemudian kita tengok tab pula. Ini baru sebenarnya, tahun 2000 lebih saya rasa dia punya tab. Tab ni adalah menu yang dekat atas ni. Kalau kita klik dekat sini, dia akan keluar insert tab. Ni semua under tab insert lah, page layout, formula, okay, data, review and view. Okay, developer ni sebenarnya adalah optional dan dia bergantung kepada version Excel. Bila kita nak guna VBA, kita perlukan tab developer. By default, kalau you perasan, you all punya Mac Excel, dia by default tidak ada tab developer ni. Dia tak keluar. By default dia tak ada. Jadi kita kena keluarkan, bergantung kepada Excel punya version. Kalau tak silap saya, kalau enterprise ke atas dia ada lah. Kalau dia ada version yang bawah tu dia tak include sekali. Sebab developer ni tab tab yang mahal sikit. Jadi kalau nak bayar harga dia akan tinggi sikit lah kalau ada untuk tab developer ni. Jadi kalau siapa yang tak ada boleh check sama ada dia ada ke tak, boleh buat macam ni. Okey, cuba tengok apa yang dekat file, okay, dekat file dekat bawah sekali tu dia ada options. Okay, dalam Excel option ni dia akan ada customize ribbon tu. Dekat yang kanan ni dia ada tab. Dia by default dia uncheck, dia tak ada. Jadi bila kita guna yang ni, dia tengok kat sini, ini adalah default dia tak ada. Jadi kalau kita nak adakan dia, option, customize ribbon and developer. Jadi actually dekat sini sebenarnya banyak yang disembunyikan. Jadi kalau ada ini adalah senarai function ataupun menu yang memang wujud dalam Excel tetapi disembunyikan disebabkan tidak biasa digunakan oleh user. Jadi Microsoft ni dia cuba baca user punya kebiasaan penggunaan menu, menu mana yang biasa dia guna. Jadi yang tak biasa tu dia letak kat belakang. Jadi sebab dia tak nak bagi user ni, orang kata pening banyak sangat kan menu kan, dia letak kat belakang. Jadi nak bagi tahu pada pelajar sekalian, kalau nak akses menu yang lebih-lebih daripada tu, katakanlah kita Google nak buat ni, yang bila kita dapat artikel yang berkenaan, artikel tu cakap kena guna menu ni, kita pun tengok dekat menu, tak ada pun. Cara dia pergi dekat tadi option tadi. Dekat belakang tu banyak menu-menu yang disembunyikan dekat sini semua banyak. In fact dekat ini adalah option untuk Excel secara keseluruhan lah, formula. Tapi saya tak pergi detail lah, kalau nak boleh buat dapatkan bahan bacaan yang sesuai untuk advance dan sebagainya. Tapi yang saya tunjuk yang ni je lah. Yang ni semua ni, yang ni dah ada. Yang ni ada tapi tak di check kan. Yang ni ada lagi kan semua kat sini. Boleh ambil. In fact kalau import export dan sebagainya lah, ini terlalu banyak. So saya just tunjuk ruang macam saya cakap kali pertama tadi. Saya tunjuk ruang saja. Yang ni untuk para pelajar sekalian untuk explore. Okay. So itu tab. Kita dah tengok semua ni. Ini tab. Okay, yang kita akan tengok ini beberapa dekat insert, kita akan tengok sikit hari ni. Okay, page layout mungkin bolehlah go through tengok. Page layout basically is just formatting. Formula akan banyak digunakan, semua dekat sini kita akan cubakan sebanyak yang mungkin. Data juga akan digunakan sedikit. Okay, review akan digunakan juga, especially untuk protect worksheet ni. Kita akan discuss nanti macam mana kita nak bagi pelajar ataupun rakan-rakan kita nak mengisi borang, tetapi kita tak nak bagi dia modify worksheet tu. Kita cuma nak bagi dia pilih mana yang dia sepatut pilih saja. Dekat sel mana yang dia sepatut isi, yang lain tak boleh isi. So kita boleh guna nanti dalam ni dekat protect worksheet ni. Dan begitu juga dengan view, macam mana. Yang ni lebih kepada formatting lah untuk zoom dan sebagainya. Okay, you boleh tengok ni. Last sekali developer, kita akan tengok nanti macam mana sedikit lah, macam mana nak explore ni. Okay, kemudian ribbon. Apa dimasukkan dengan ribbon? Ribbon sebenarnya adalah button yang ada di dalam setiap tab ni. Ni tab, dalam satu tab ni dia ada button. Ini ribbon, ini dimasukkan ribbon. Okay, dan ribbon extension kalau perasan,
Kalau boleh nampak tak yang dekat setiap section ni, setiap ribbon ni dibagi kepada section-section mengikut dia punya application lah. Ini ada clipboard, ini ada font, ini alignment dan sebagainya sampai hujung. Dan kalau perasan di hujung sebelah kanan bawah ya, ada extension button kalau dekat sini. Ini maksudnya ribbon yang dipaparkan dekat sini adalah sebahagian daripada semua ribbon yang ada dekat section clipboard. Kalau nak tengok semua, kita boleh tengok kat sini. Ya, okey. Oh, ini. Okey, jap. Kalau kita nak tengok semua, kita boleh tengok contoh yang dekat sini, font. Font ni dia banyak lagi. Dia ada banyak, dia ada border, dia ada fee, dia ada protection dan sebagainya. Yang dipaparkan seperti biasalah, dia asas dia bila melibatkan software ni, dia akan ada satu intelligent punya part yang mana Microsoft cuba sense dia akan display yang paling banyak digunakan. Yang tak banyak digunakan dia letak kat belakang. Dalam konsep yang sama juga. Jadi extension button ni kita boleh klik untuk kita extend apa lagi menu yang ada. Nak buat apa ni, strike through kan, superscript, subscript dan sebagainya. Ya. Dan juga contohnya alignment. Alignment ni ada satu lagi. Cuba kita tengok. Alignment, banyak merge cell, right text, dan text punya kita panggil apa, direction pun boleh kita ubah menggunakan ni. Macam mana kita nak text tu ke bawah ke atas ke, ataupun ini standard lah, daripada kiri ke kanan pun boleh kita ubah dekat alignment dekat sini. Begitu juga number dan sebagainya. Kalau kat sini cell ni, kalau kita tengok style ni tak ada kan, maknanya ini je yang ada. Style ni tak ada button, jadi ini je yang ada untuk style. Untuk cell ini je yang ada, untuk editing ini je yang ada. Yang ada ni extension, kalau ada lebih lagi lah. Okay, so itu untuk ribbon dan juga ribbon extension. Jadi para pelajar boleh explore lah ya. Saya akan bagi beberapa contoh penggunaan sebahagian daripada ribbon tu hari ini, dan yang selebihnya boleh explore untuk dan saya rasa sifat ataupun dah jadi nature sebagai orang yang pelajar-pelajar engineering suka explore. Itu biasanya macam tu ya. Dan saya beranggapan lebih kurang majoriti, kalau tak semua, semualah kan. Cuma tinggal lagi level dia tinggi ataupun rendah. Biasanya engineering students dia memang suka explore. Jadi saya buka ruang tadi, saya dah buka, dan para pelajar sekarang boleh explore later ya. Okey. Kemudian kita tengok pula apa ni worksheet. Okey. Selepas ribbon extension, apa yang dimaksudkan dengan worksheet? Worksheet ni ataupun kadang-kadang dia cuma panggil sheet sahaja, ia adalah page ni ya. Ini dia panggil worksheet. Ya, kalau kita tengok kat sini, ini adalah worksheet lah. Jadi kalau kita nak add, kita boleh tekan button ni. Yang sekarang ni lagi mudah compare dengan tahun 97 dulu 97 Access 97 dulu. Yang ni boleh klik dekat sini dan dia akan by default dia akan bagi nama sheet tu sheet 1 ke 2. Kalau dah ada 1 dia akan 2, 3 dan sebagainya. Dan kita boleh ubah dia punya kedudukan bergantung macam mana kita nak letak ya. Ni worksheet, kita boleh ubah macam mana kita nak letak. Dan untuk rename dia, just double click, okay, and then letaklah nama apa yang kita nak dekat sini ya. Okay, data for dan sebagainya lah. Okay. Dan untuk worksheet pula, kalau kita boleh delete, kita boleh add dan kita boleh rename. Okey, kita dah add tadi, kita dah rename. Kalau kita nak delete, okey, kalau tidak ada lagi data dekat sini, maknanya kita baru buat kan, tapi kita nak macam kita nak delete terus. Bila kita nak delete, dia tak tanya, okey, dia sepatutnya dah ada data kat sini. Biasa kalau dah ada data, dia akan tanya mungkin data tu kita letak dekat bawah lah ya. Contoh kita tak nak, okey, data tu dah ada, kita tak nampak. Bila kita nak delete, okey, biasanya dia akan bagi warning. Microsoft Excel will permanently delete this sheet. Do you want to continue? Normally kalau tak ada data, biasanya dia tak bagi ya. So katakan sheet 2 ni kan, tiba-tiba saya tambah, tapi sebenarnya tak nak, tapi saya dah tambah, so kita boleh delete. Biasanya kalau delete, dia bergantung kepada tu, sebab tu saya kata kadang-kadang dia Excel version ataupun setting kita, kadang-kadang kalau tak ada data tu dia terus boleh delete. Mana tadi?
sheet 3 okey, cuba balik. Okey, dia still bagi warning lah. Maknanya kalau nak delete tu biasanya dia akan bagi warning sebab dia tak nak kita tersalah delete lah. Itu standard for mana-mana software yang kita guna, ya. Okey. Kemudian ada juga satu lagi untuk apa ni, yang biasa saya guna kalau para pelajar sekalian nak letak. Biasa kalau kita ada file, kalau file yang banyak, kadang-kadang kita gunakan color untuk identify file tu punya content, ya. Kalau katakan kalau kita isi satu file tu, kita nak isi mengenai bajet kita, normally kita akan letak satu kita akan letak nama dia, nama bajet. Tapi kadang-kadang penggunaan color ni lebih memudahkan kita mencari, especially kalau kita ada banyak worksheet. Ada sampai 3, ada sampai 10, 20. Jadi itu untuk kita menyenangkan proses mencari, memudahkan, dan setengah-setengah orang dia suka bab color ni, so dia boleh kita nak color macam-macam. Katakan dekat topics ni saya nak letak right hand click dan tab color. So boleh letak, ya. Ni merah dan ni kata hijau. Ini untuk memudahkan, ya. Biru dan sebagainya lah. Jadi bila kita buka aja kita dah tahu yang merah tu apa. Kita dah biasa. Mungkin yang merah tu adalah apa orang kata, untuk bajet. Jadi you tahu dah buka aja, oh yang merah ni bajet. Tak perlu nak cari, nak baca. Jadi tu lebih cepat. Itu salah satu kelebihan menggunakan color lah untuk worksheet. Okey. So saya kosongkan balik, no color, boleh pilih balik kalau tak nak. Okey, no color. Okey. Kemudian worksheet ni kita boleh sebenarnya untuk copy. Ya, kalau katakanlah biasanya antara cara yang kita buat, contoh dekat sini, saya ada nama dekat sini student. Kadang-kadang kita boleh guna copy paste, kita ambil yang ni dan kita pergi sini, katakanlah kita create satu sheet ni dan kita copy. Itu salah satu cara lah, ya. Tapi cara yang paling orang kata ini kalau data ni agak simple, jadi kalau kita tak nak kalau data ni simple, kita mungkin boleh guna copy paste. Tapi kalau data tu kita tu agak complicated, maksudnya banyak sangat data kat situ, kita nak copy kita pun tak nak kena check satu-satu, ataupun mungkin row yang kita guna tu sampai 1000. Banyak sangat. Jadi kita boleh copy by page, ya. Kita boleh copy by worksheet. Contoh, okey, saya buang yang ni dulu. Okey. Jadi yang mana yang kita nak copy? Contoh yang ni, katakan banyak data sini. Kita nak select, nak copy paste tu mungkin ada especially kalau melibatkan formatting lah. Sebab kadang-kadang kalau kita copy tu dia tak format seperti mana yang sepatutnya. Contoh yang kat sini panjang ni kan. Jadi bila kita copy, okey. Bila saya letak kat sini, tengok dia tak ikut format. Dia pergi tutup. Kadang-kadang nama tu kita terpaksa betulkan balik lah. Jadi ini adalah satu salah satu disadvantage kalau kita copy paste secara biasa. Jadi antara kaedah yang senang adalah kita copy, kita gunakan kaedah right hand click, move or copy. Dekat situ kita ada move or copy. Dia sebenarnya kat sini boleh tengok protect sheet dan sebagainya. Ini kita akan tengok nanti. Ni move or copy. Kita check create copy. Okey, yang ni saya akan berhenti sekejap selepas ni dalam 5 minit untuk para pelajar cuba explore dan juga cuba buat mana yang saya dah buat sekarang ni. Dan kalau ada soalan boleh kemukakan dekat tu. Okey. So move to end kita nak letak dekat mana? Dekat sini ke, kan? Kita letak dekat sini, create copy dan dia akan hantar kat situ. Ini dah ada data tu kan? Ini data tu. Tengok exactly sama seperti mana yang asal, ya. Jadi ini advantage kalau kita guna as compared to copy paste yang biasa. Ya, kita boleh copy semua. Dan satu lagi, sebenarnya bukan kita boleh copy kepada workbook yang kita guna je. Workbook lain pun ada. Katakanlah kita ada dua file. Kita nak transfer worksheet dekat file ni kepada workbook yang berbeza ataupun file yang berbeza.
Kita cuma nak transfer satu sheet saja, kita tak nak sama yang lain. Pun boleh juga, ya. Okey, yang ni saya buang balik. Contohnya kita buka satu worksheet yang workbook yang baru. Okey, ni yang baru kan. Dia ada sheet 1 saja. Kita tengok ni kan. Ada sheet 1 saja. Jadi kita nak transfer dekat sini. Cara yang biasa kita guna sama juga. Cara yang biasa kita guna adalah kita copy paste. Sama. Ini biasa kita guna. Okey, kita pergi dekat workbook kan, kita transfer. So sama, dia akan balik semula pada original, kita kena besarkan balik, kita kena kecilkan balik yang ni. Jadi yang ni boleh menyebabkan kita banyak kerja kita kena buat. So instead, kita boleh ya pergi dekat file yang original, kita right hand click, move ataupun copy dekat to book ni ya. To book, pilih workbook yang kita nak hantar. Tadi book 3 kan tadi kan? Okey, book 3 tadi. Okey, kita create copy dan klik OK. So dia akan hantar ke sini. Jadi kita dapat data yang sama dengan exact formatting ya. Jadi itu lebih bukan saja memudahkan tetapi boleh mengelakkan kita tertinggal copy data. Kan? Kalau kita copy paste pun kadang-kadang kita mungkin tertinggal. Dan satu lagi, kita boleh preserve the formatting of the original data dalam bentuk table ke dan sebagainya lah, dalam bentuk color dia, dalam bentuk table, dalam bentuk dia punya decimal places dan sebagainya. Okey, so saya akan berhenti sekejap 5 minit. Kita akan lebih kurang 5 minit, kita akan sambung 9.45. Jadi dalam 5 minit tu saya minta para pelajar mungkin boleh go through data tu. Saya dah minta download, so boleh guna data yang sama. Boleh explore setakat mana yang kita dah belajar setakat ni ya. Saya akan guna kaedah ni dalam workshop hari ni. Jadi boleh tengok dekat topik ni dekat mana. Kita belum masuk lagi row, cell dan range lah. Kita berhenti sampai worksheet dulu. Okey, boleh explore menu dan sebagainya. Untuk lebih mudah dan boleh buat catatan sendiri. Okey ya. Kita sambung dalam 9.45.